Tolong hantar mak saya pergi ke kuil, pergi ke pasar. Kalau ada kematian kawan-kawan dia pergi tolong hantarkan, ambil. Dia akan bawa. Lepas tu kadang-kadang ada kawan lain tak ada transport, mereka tumpang sekali dengan mak saya. Tadi mereka akan bercakap sesama sendiri. Kadang-kadang mereka lupa isteri saya ada sana. Lepas tu kawan-kawan yang lain akan kata, wah, cakap pada mak saya lah, you banyak untung, you dapat menantu yang baik. Kita punya bangsa punya menantu pun tak buat macam ni. Itu pun dah kira dakwah. Nampak? Baru-baru ni ibu saya masuk hospital, masuk ward denggi. Okey? Isteri saya sampai tidur malam bersama dengan dia, menjaga, take care. Jadi ingatlah, kalau kahwin campur, kita bukan kahwin dengan dia saja, tapi dengan keluarga dia. Okey, sambung sikit lagi. Bila saya belajar Islam, Tuhan tu ada berapa? Satu. Maka timbul soalan, kalau Tuhan satu, kenapa ada banyak agama? Kalau Tuhan satu, sepatutnya agama pun satu. Sekarang agama mana agama yang betul? Islam, betul. Sebab bila saya tanya orang Islam kata Islam agama betul. Cuba saya tanya di gereja pada orang Kristian, agama mana yang betul? Dia akan jawab Kristian. Kalau saya pergi dekat kuil, saya tanya dengan orang-orang Hindu, agama mana yang betul? Dia kata Hindu, Sanatana Dharma. Pergi dekat tokoh Buddha, dia kata tak, awak semua salah, Buddha yang betul. Masing-masing akan mengaku agama dia yang betul. Jadi ini membawa saya mengkaji perbandingan agama. Dan saya mulalah menonton video-video perdebatan-perdebatan antara agama dan agama. Tapi bila saya menonton video, saya bukan nak cari siapa menang, siapa kalah. Saya nak mencari yang mana satu yang benar. Walaupun saya yakin Islam benar, saya yakin. Tapi saya tak nak yakin secara membuta-tuli. Saya nak yakin secara yakin. Kita ambil konsep ketuhanan. Kenapa buat perbandingan agama? Surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum." Yang bermaksud, katakan kepada ahli kitab, ta'alau, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Allah perintah kita cari persamaan, bukan cari perbezaan. Bila kita nak mula dialog dengan agama lain, cari persamaan dulu. Walaupun ada perbezaan, memang ada perbezaan, tapi jangan mula dengan perbezaan. Cari persamaan. Persamaan yang macam mana? Allah nak budak illallah. Tidak ada yang layak disembah melainkan Tuhan, melainkan Allah. Okey, sekarang kita ambil Bible. Apakah konsep ketuhanan dalam Bible? Dalam Bible, kalau kita lihat dalam Bible, okey, mula-mula saya bagi daripada Quran dulu, boleh? Saya bagi Quran dulu, kemudian saya akan ambil Bible. Kalau saya ambil daripada Quran, dan kalau saya guna Quran cakap dengan orang Kristian terima ke tak terima? Tak terima. Walau bagaimanapun, apa kata Quran? Datang Tuhan dah clear. Tuhan itu satu. Sekarang, kalau bincang dengan orang Kristian, yang menjadi perbincangan adalah individu Jesus Christ, Nabi Isa alaihi salam. Orang Islam beriman tak pada Nabi Isa, Jesus Christ? Beriman. Orang Kristian pun beriman. Tetapi orang Kristian menganggap Jesus berbeza dengan cara orang Islam menganggap Jesus. Jesus dengan Nabi Isa orang yang sama tau. Kadang-kadang ada ceramah saya dengar, dia kata orang Islam tu itu Isa, tapi sebut Jesus. Seolah Jesus tu dengan Nabi Isa orang yang berbeza. No, Nabi Isa, Jesus Christ orang yang sama. Bagi orang Kristian, majority, bukan semua, majority percaya kepada Trinity. Orang Kristian percaya pada berapa Tuhan? 3. Inilah jawapan yang selalu diberikan, tapi jawapannya salah. Orang Kristian tak percaya Tuhan itu 3. Orang Kristian kata Tuhan itu satu. Saya jumpa orang Kristian, mereka kata God is one, but 3 in 1. Itu Holy Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Not 3 gods, but 1 God. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Bukan 3 Tuhan, tetapi 1 Tuhan. Memang susah nak faham. Orang Kristian pun tak faham.
serius. Saya jumpa dengan padri, jumpa missionary, jumpa pastor, jumpa macam-macam. Mereka pun tak faham. Mereka kata this is a mystery. Mereka aku cuba nak bagi contoh, tapi contoh tu boleh saya bagi tahu ini tak betul. Tapi akhirnya kata this is a mystery. Trinity. Dalam Al-Quran, Trinity ditolak. Surah An-Nisa, surah 4, ayat nombor 171. Jangan sebut Trinity, itu lebih baik bagi kamu. Surah Ma'idah, surah 5, ayat 73. Mereka lakukan kufur siapa yang percaya kepada Trinity. Dalam Quran, konsep Trinity ditolak. Orang Kristian mengangkat Nabi Isa sebagai anak kandung Allah, anak kandung Tuhan. Dalam Al-Quran, surah At-Taubah, surah 9, ayat 30 ditolak. Dan juga surah Al-Ikhlas, surah 112, ayat nombor 3. Lam yalid walam yulad. Allah tidak ada anak. Jadi konsep Jesus sebagai anak ditolak dalam Islam. Orang Kristian mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan. Ini juga ditolak dalam Quran banyak tempat. Contohnya surah Ma'idah, surah nombor 5, ayat nombor kita ambil 72 dan juga ayat nombor 17. Ditolak Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi kalau sekarang, kalau saya guna Quran untuk mengadili orang Kristian, tidak adil. Kalau saya nak mengkaji agama Kristian, saya kena rujuk kepada Holy Bible. And within the context. Kita ambil contoh. Who is God? Apa kata Bible? The book of Isaiah. Okay? Chapter number 23, verse number 11. Chapter 25, verse number 6. Chapter 26, verse number 9. Menyebut God is one. There's no other God beside me. Tuhan itu satu. Kita ambil book of Exodus. Chapter 20, verse number 3 to 5. The book of Deuteronomy, chapter 5, verse number 7 to 9. There's no other God beside me. You shall not make any graven image from the sky above you, from the earth beneath you, or the water underneath the earth. Do not bow down to them, for I am your Lord. I'm a jealous Lord. So dalam kitab Bible kata Tuhan itu satu, dan jangan diangkat apa-apa daripada langit, maupun daripada bumi, maupun daripada air sebagai Tuhan selain dari Allah. Nampak? Jangan menyembah pada mereka sebab akulah Tuhan kamu, Tuhan yang cemburu. Serupa dengan jangan buat syirik. Apakah the most important commandment in Christianity? The most important commandment, perintah yang paling utama dalam agama Kristian. Gospel of Mark, chapter 12, verse 29. Jesus jawab balik, the most important commandment. Jesus jawab balik, Shema Israelu, Adonai ilahaino, Adonai ihad. Jesus Christ, Nabi Isa dulu bukan cakap bahasa Inggeris tau. Walaupun Bible bahasa Inggeris, Nabi Isa dulu cakap bahasa Hebrew, Aramaic, Ibrani. Okay? Artinya, Hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one. Dalam the book of Deuteronomy, chapter 6, verse number 4, Nabi Musa cakap dalam Bible, Shema Israelu, Adonai ilahaino, Adonai ihad. Serupa, Hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one. Nabi Musa kata Adna Ihad. Jesus sebut Adonai Ihad. Dalam Quran, Huwallahu Ahad, Ahad, Ihad, Ihad. Arabic language, Aramaic language, Hebrew language. Konsep ketuhanan tetap sama. Ihad, Ahad, one. God is one. Kalau sebut tentang beberapa ayat tentang Jesus Christ, tapi ini perbincangan. Orang Kristian tak semestinya setuju dengan apa yang saya cakap. Ini perbincangan. Kita ambil contoh dalam Gospel of John, chapter 14, verse number 28. Jesus sebut dalam Bible, My Father is greater than I. Artinya, Tuhan Allah lebih besar dari saya. Bagi kita, itu menunjukkan Jesus bukan Tuhan. Sebab sifat Tuhan tak boleh ada benda lain lebih besar dari dia. Ataupun kita ambil contoh, ada banyak saya tengah pilih ni. Gospel of Luke chapter 11 verse 20, I by the finger of God cast out devil. Gospel of Matthew chapter 12 verse 28, I cast out devil by the Spirit of God. Gospel of John chapter 5 verse 30, I by my own self can do nothing. Kata Jesus, saya dengan sendiri tak boleh buat apa-apa. Itu kata Jesus dalam Bible. Adakah Tuhan akan berkata begini, saya tak boleh buat apa-apa pun? Tuhan tak berkata begitu. Ataupun kita ambil Gospel of Matthew chapter 26 verse 39. Jesus went a little further, fall his face unto the ground, and he prayed, O Father in the heaven, please let this cup pass away from me, yet not as my will, but as your will be done. Jesus prayed to God. Tanya dengan orang Kristian, who is Jesus? Dia kata Jesus is God. If Jesus is God,
What does that mean? God pray to